kalangan para ulama salaf ataupun ulama sabiqin, mereka mempunyai ketegasan yang tersendiri untuk menerima kebenaran yang dalam ilmu ni. Dan sebab dalam ilmu ni ada yang tak benar, ada yang tak jelas, ada yang tak pasti. Tetapi ketegasan mereka untuk menerima kebenaran yang ada dalam al-ilm. Sebab al-ilm dia tak mari dengan al-wahm, semata-mata waham, semata-mata sangka. Dia tidak. Pasti dia kena ada tunjang asas untuk mendirikan ilmu tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita berada dalam halaqatu al-ilmi. Tajuk kita pada perbincangan pagi ini masih lagi berkenaan dengan kata-kata para ulama ataupun para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang berkaitan dengan ketegasan ulama terdahulu pada usaha menerimakan kebenaran ilmu. Jadi kalangan para ulama salaf ataupun ulama sabiqin, mereka mempunyai ketegasan yang tersendiri untuk menerima kebenaran yang dalam ilmu ni. Sebab dalam ilmu ni ada yang tak benar, ada yang tak jelas, ada yang tak pasti. Tetapi ketegasan mereka untuk menerima kebenaran yang ada dalam al-ilm. Sebab al-ilm dia tak mari dengan al-wahm, semata-mata waham, semata-mata sangka. Dia tidak. Pasti dia kena ada tunjang asas untuk mendirikan ilmu tersebut. Baik. Di sini sa'ala rajulun الشافعية رحمه الله تعالى عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم فقال له الرجل فما تقول فارتعد وانتفض وقال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت بغيره. Jadi ada seorang lelaki mari tanya Imam Syafi'i rahmatullahi alaih berkenaan dengan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba seorang lelaki itu tanya Syafi'i, apa pendapat engkau pada hadis ini? Dan kata Imam Syafi'i, ayu sama'in tazilluni wa ayu ardin taqilluni. Langit mana yang boleh melindungi aku, bumi mana yang boleh tanggung aku sekiranya ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih berkenaan dengan satu hukum, tibanya aku menyalahinya. Wa qultu bi ghairi. Jadi kata-kata Imam Syafi'i ini nak menunjukkan kata bahawasanya tegasnya dia pada nak mencarikan kebenaran. Tetapi dalam hal ni kita pun kena ingat, mereka mempunyai alat-alat untuk nak mentashih al-hadis ini berbeza. And walaupun dia kata begitu, tapi kadang-kadangnya orang lain bawa hadis mari berjumpa Imam Syafi'i, di sisi dia tu sahih lah dia bawa pun, di sisi dia lah. Tapi Imam Syafi'i semak di sisi dia pula, dia tak boleh terima. And jadi bukan dia kata begitu tu tanpa mempunyai ilmu untuk kepastian hadis tu. Sebab tu kata Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, anak bagi Imam Ahmad bin Hanbal tu namanya Abdullah.
Dia kata ayah dia Ahmad bin Hanbal ni penuh kata. Dia kata Imam Syafi'i ni penuh tanya Imam Ahmad dan bagi tahu kepada Imam Ahmad, sedangkan Imam Ahmad tu anak murid bagi Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i kata kepada Imam Ahmad, "Iza sahha 'indakumul hadis 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa akhbiruna bihi hatta narji'a ilaih." Wahai Ahmad, kalau engkau dah pasti berjumpa dengan hadis tu dan tahu kata ia adalah sahih, bagi tahulah kat kami. And fa akhbiruna hatta narji'a ilaih, sehingga kami pun boleh berpegang ataupun bergantung dengan hadis tersebut. Jadi di zaman dahulu kalau kita tengok, dia tak mempunyai kitab di hujung jari macam hari ni. Jadi orang tu pergi cari kat sana, orang ni pergi cari kat sini, orang ni musafir kat sana. Jadi kadang-kadangnya orang yang musafir lebih banyak yang dia berjumpa dengan hadis-hadis daripada sahabat-sahabat Nabi yang merata di kawasan tempat-tempat yang berbeza. Jadi Imam Syafi'i kata begitu tu kepada Imam Ahmad, kerana Imam Ahmad pergi di tempat kadangnya Imam Syafi'i tak pergi. Jadi kalau engkau berjumpa hadis sahih, baliklah cerita kat kami. Tapi itu pun kita kena ingat, tidak semestinya apa yang diceritakannya oleh Imam Ahmadnya juga kepada Imam Syafi'i, Imam Syafi'i terima terus, tidaknya juga. Kadang-kadangnya dia mempunyai orang panggil dasar-dasar yang berbeza. Umpama hadis kunut, di sisi Imam Ahmad tu tak berapa tepat untuk bacanya setiap kali subuh, tapi di sisi dia tu sahih lah riwayat sebagai tu. Tapi Imam Syafi'i tak terima. Dia terima yang riwayat-riwayat yang membacanya kunut setiap kali sembahyang subuh. Baik. Jadi di sini kita naknya orang panggil tegasnya para ulama untuk mencarikan kebenaran dalam al-ilm. Dalam ketegasan mereka itu tidak semestinya sehaluan itu satu. Orang ni tegas daripada sudut ni, orang ni tegas daripada sudut ni, maka akhirnya membawakan kepada perbezaan yang mengeluarkan fatwa-fatwa yang berbeza. Baik. Qala Yunus bin Ubaid. Yunus bin Ubaid ni orang ulama salafnya juga. Dia kata fitnatul mu'tazilati ala hazihi al-ummati ashaddu, fitnah mu'tazilah atas ini umat ni teruk sangat. Di zaman Imam Ahmad tu banyaklah mu'tazilah. Sebab apa? Kata Yunus bin Ubaid, لأنهم يزعمون أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ضلوا. Jadi Yunus bin Ubaid ni dia kata, kerana Mu'tazilah ni boleh jadi fitnah yang besar dalam agama, sebab mereka ni sangka dan mereka dakwa para sahabat Nabi SAW ni sesat. Sebahagian lah. Sebahagian di antaranya ada yang tak menerima Abu Bakar, yang tak menerima Umar. Walaupun benda ni dah mati dah. Dah lama dah kisahnya. 1400 lebih. Tapi kalau kepercayaan yang silap, maka dia jadi salah. Sampai hari ni pun dia jadi salah. Kalau siapa masih hidup percaya Abu Bakar tak betul, Umar salah, Osman rampas kuasa, itu semua benda-benda yang menyebabkan ada kaitan dengan ahli sunnati wal jamaah. Jadi di zaman tu kata Yunus bin Ubaid, fitnah Mu'tazilah ni cukup besar. Sebab tu katanya Yunus bin Ubaid, wa annahum la tajuzu syahadatuhum, saksi orang Mu'tazilah ni tak sah. Saksi orang Mu'tazilah ni tak sah. Saksi ni dia banyak lah. Kalau kita kata saksi nikah, saksi di mahkamah, saksi tu, saksi ni, dia mempunyai saksi. Tapi apabila mereka ni Mu'tazilah dalam kepercayaan mereka yang begitu teruknya, menyebabkan Yunus bin Ubaid ni marah sehingga mengatakan saksi mereka ni tak sah. Berpunca, kata Yunus bin Ubaid, wa yukazzibuna bisyafa'ati wal hawdi. Mu'tazilah ni tak terima
akidah yang mengatakan adanya syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kolam Nabi di akhirat yang menceritakan kata bahawasanya ada kolam yang memberi minum kepada mereka yang dahaga. Jadi tak percaya yang tu adalah sebahagian daripada ingkar al-ma'lum min ad-din bil-darurah. Kan? Jadi Yunus bin Ubaid tu marah sangat. Sebab tu kata fitnah tu. Kan? Wa yankiruna azab al-qabri, dan mereka ni ingkarnya azab kubur. Ulaika allazina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum. Mereka itu ialah mereka yang dilaknatkan oleh Allah dan Tuhan membuta mata-mata mereka daripada melihatkan kebenaran yang benar. Baik. Jadi dalam hal ketegasan dia tadi, Yunus bin Ubaid dengan kumpulan Mu'tazilah pada zaman tu, kata Khuwain, jadi Yunus tadi tegas tadi tu, kalau kita tengok. Maknanya, dia marah kepada Mu'tazilah dengan sebab kepercayaan yang berbeza daripada aqidatu ahli sunnati wal jamaah. Sehingga dia menghukum saksi mereka tidak sah dan seterusnya. Tiba-tiba dalam hal tu ada seorang mari berjumpa Yunus bin Ubaid. Dia kata, atanhana an mujalasati Amr bin Ubaid. Amr bin Ubaid ni Mu'tazilah lah. Engkau dah larang kami daripada pergi cari ilmu dengan Amr bin Ubaid. Amr bin Ubaid ni orang Mu'tazilah, guru Mu'tazilah. Jangan pergi belajar kat sana. Kan? Jadi Yunus bin Ubaid selalu dia bagi tahu, jangan pergi belajar dengan Amr bin Ubaid. Kan? Yunus bin Ubaid ni ulama ahli sunnah. Kan? Ulama ussalaf. Amr bin Ubaid ulama Mu'tazilah. Kan? Jangan tukar nama tu. Kan? Jadi Yunus dah yang duk korek, duk cerita tadi, ilmu Mu'tazilah begini, jangan pergi belajar. Tiba dia dalam hal tu ada orang mari berjumpa dia, engkau dah larang kami pergi belajar dengan Mu'tazilah, tapi anak engkau sendiri tu pergi. Wa qad dakhala alaihi ibnuka, anak engkau sendiri wahai Yunus, duk pergi belajar dengan guru Mu'tazilah Amr bin Ubaid tu. Sedangkan engkau kat sini duk larang kami daripada belajar dengan Amr bin Ubaid. Dan duk cerita hal kepercayaan mereka yang salah. Yunus pun terdiam. Falam yabrah an ja'ahu ibnuh. Sekejap kebetulan anak dia pun masuk dalam rumah. Dia pun tengok kepada anak dia, dia kata, ya bunai, qad arafta ra'yi fi Amru fatadkhulu alaih. Wahai anak, engkau dah tahu pendapat ayah engkau ni, kan, berkenaan dengan Mu'tazilah yang dibawa oleh Amr bin Ubaid. Engkau dah tahu pendapat aku macam mana, ketegasan aku macam mana terhadap mereka, sebab mereka ni dah lari daripada kepercayaan yang sebenar. Tiba-tiba engkau dah pergi masuk belajar dengan dia. Masalah begitu. Anak dia pun, ya abati, kana ma'i fulanun. Dia kata, wahai ayah, bukan dia sangat yang nak pergi kepada majlis Amr bin Ubaid yang Mu'tazilah ni, tapi kawan dia, rakan dia ni ajak dia pergi. Salah begitu. Dia pun pergi. Lepas tu dia minta maaf kepada ayah dia. Lain kali dia tak masuk dan dia tak dengar. Kan? Apa kata Yunus bin Ubaid? Ulama ussalaf tadi, dia marah kepada anak dia, dia kata apa? Anhaka 'aniz zina was-sariqati wa syurbil khamri wa li an talqa Allah 'azza wa jalla bihinna ahabba ilayya min an talqahu bi ra'yi Amru wa ashabi Amru. Ni kata-kata ni nak cerita kata ketegasan dia, tapi kata-kata sebegini ni bahaya juga. Kan? Apa kata Amru? Apa kata Yunus? Dia marah kepada anak dia tu. Dia kata, aku larang kamu tahu hukum zina macam mana. Tak boleh buat. Aku larang kamu, engkau tahu wahai anak, hukum bercuri macam mana. Aku larang kamu dan engkau tahu hukum minum arak tu apa dia. Ni tiga-tiga ni dosa besar semua ni. Zina,
bercuri, minum arak, bahkan dia termasuk daripada hukum hudud. Maknanya yang ni berat ni aku larang kamu. Tapi kalau engkau buat 3 perkara ni berbanding dengan engkau pergi belajar dengan Amr bin Ubaid, kalau engkau berjumpa Tuhan nanti yang ni lagi lebih senang daripada yang tu. Maknanya yang berzina, yang minum arak, yang bercuri tu lagi lebih senang untuk kamu nak clear dengan Tuhan berbanding dengan kamu belajar dengan Amr bin Ubaid. Kitabul Hilyah, juzuk yang pertama, muka surat 438. Saya nukil di sini nak menunjukkan kata ketegasan para ulama daripada sudut yang benar tegas. Tapi ada juga dalam ketegasan tadi mari kemarahan yang sehingga membuat perbandingan yang tak masuk akal. Nampak tak? Kalau kita kata orang ni berzina, hukum berat. Kan? Orang ni bercuri, hukum berat. Kan? Orang ni minum arak, hukum berat dalam hudud. Kan? Sepatutnya dia tak bolehlah buat perbandingan dengan benda ni. Kan? Sebab sama-sama maksiat, sama-sama yang tak betul. Tapi oleh kerana ni sebab tu kalau kita belajar dalam bab ilmu ni, dia ada satu bab orang panggil zallatul ulama. Kan? Saya selalu sebut kan, zallatul ulama. Zallat ni yang tergelincir keluar daripada mulut dia. Dengan tak sengaja, dia tak sengaja tapi keluar. Yang keluar daripada mulut dia tu dicatat oleh murid dia. Kan? Murid tu tulis. Lama kelamaan yang dia tulis tadi tu, dia tak padam macam tu, dia mari sampai kat kita hari ni lah. Nampak dah tu? Orang tu cerita kepada orang tu cerita kepada orang tu simpan, orang tu nukil, orang ni tulis, dia masuk dalam buku tu, masuk dalam kitab tu, kata-kata orang tadi yang asalnya keluar daripada zallat, daripada kemarahan dia, daripada tanpa kesedaran dia. Kan? Ataupun yang tergelincir lidah, orang panggil. Tibanya zallat tu lah yang kadang-kalanya kita tak timbang. Kan? Kenyataan tadi tu kita tak timbang sangat, kita ambil pakai. Nampak tak? Kita ambil pakai, kita ambil jadi hujah. Sedangkan zallat ni dia tak boleh jadi hujah. Kita kena ingat. Walaupun tahu kata siapa yang kata, tapi dia tidak boleh jadi hujah. Orang panggil zallat. Kan? Dan kita pun kena amanah dalam ilmu. Oh, dia ni tergelincir ketika ni. Jadi kalau kita tengok dalam kisah ni, apabila dia nak marahnya sangat kepada pendapat Mu'tazilah, pandangan Mu'tazilah berkenaan dengan azab kubur tak ada, kolam tak ada, kan? Apanya lagi, syafaah Nabi pun tak ada. Dia nak marah kepada pandangan yang dibawa oleh Amr bin Ubaid ni, Yunus bin Ubaid, sehingga marah kepada anak dia yang dia pergi cari ilmu dengan Amr bin Ubaid ni, sehingga dia buat perbandingan yang menyebabkan zallah keluar. Kan? Pada hakikatnya yang dia buat banding tu pun salahnya juga. Berzina pun dosa. Kan? Ini orang panggil tegas di kalangan para ulama rahimahumullah ta'ala. Seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Jabir, kan? Dia kata ada seorang mari berjumpa dia namanya Muhammad bin Ali. Kan? Seorang sahabat Nabi namanya Jabir, tapi orang mari berjumpa dia tu namanya Muhammad bin Ali rahimahullah ta'ala. Jadi Muhammad bin Ali ni dia pergi di negara Iraq. Negara Iraq ni kubu kuat Sayyidina Ali. Kan? Tapi ni dah lepas daripada mati dah lah. Iraq ni kubu kuat Ali lah. Kan? Sebab tu orang panggil Syiah. Kan? Yang sokong Ali tu tak apalah, tapi janganlah sampaikan kepada tahap yang menyebabkan orang panggil akidah tu berbeza. Baik. Jadi Muhammad bin Ali dia pergi kat negara Iraq. Tibanya dia berjumpa penduduk-penduduk Iraq
yaz'umuna annahum yuhibbunana. Ni Muhammad bin Ali dia balik duk cerita kat Jabir ni. Jabir ni sebahagian di kalangan sahabat Nabi yang masih ada lagi. Jadi orang Iraq ni duk cerita kata kami ni sukalah kat sahabat Nabi yang masih ada, cinta dan sayang. Tapi dalam hal tu kata Muhammad bin Ali, wa yanaluna Abu Bakr wa Umar. Ni. Dalam hal tu mereka maki kepada Sayyidina Abu Bakar dan Umar. Jadi Muhammad bin Ali ni duk cerita kepada Jabir. Kan? Jabir tu sahabat Nabi. Kan? Yang masih ada lagi. Dia kata orang Iraq ni pujilah sahabat-sahabat, suka sayang kepada sahabat. Tapi dalam masa yang sama mereka serang Abu Bakar dan Umar. Tapi bukan setakat tu. Tengok ni, kata Muhammad bin Ali, mereka serang Abu Bakar dan Umar dalam kata-kata mereka ni. Mereka juga kata yang kata kepada Abu Bakar dan Umar yang tak setuju ni Jabirnya juga. Tengok tu. Nak fitnah Jabir. Sedangkan Jabir tu sahabat Nabi. Kan? Tapi orang Iraq ni dia maki kepada Abu Bakar dan Umar yang ni cerita dah mati ni, biar kita faham dulu. Cerita ni cerita dah mati. Cerita Abu Bakar dah mati, Umar dah mati, Osman dah mati, Ali dah mati. Cuma orang yang datang kemudian ni yang masih tak berpuas hati lagi dengan penceritaan kisah-kisah siapa yang sepatut jadi khalifah. Tu cerita dia tu. Kan? Apabila tak puas hati tu duk bawa sehingga menjadi akidah. Kan? Jadi kubu orang Ali yang kuatnya di Iraq lah. Duk puji Ali, sokong Ali sehingga akhirnya Ali jadi Nabi, Ali jadi malaikat, Ali tak mati. Dia jadi begitu lah. Kan? Jadi apabila Jabir yang ada di Madinah ni, masih sahabat Nabi yang masih hidup lagi yang tak mati, adanya seorang Muhammad bin Ali, kawan dia yang pergi ke Iraq, orang Iraq tu duk pujilah sahabat Nabi. Tiba-tibanya, hantam Abu Bakar, hantam Umar. Dalam hal dia hantam Abu Bakar dan Umar, dia kata pula, yang kami buat begini ni kerana Jabir ajar. Yang masih ada lagi di Madinah, Jabir yang ajar. Tibanya Jabir dengar, terkejut lah dia. Bila pula aku duk mengajar begitu? Bilanya pula aku yang suruh kata Abu Bakar ni begini, Umar begini. Fa'ablighhum inni ilallahi minhum bari, kata Jabir. Nanti kau sampaikan kepada ahli Iraq, aku tak bertanggungjawab dengan tuduhan kamu yang mengatakan aku ni tuduh Abu Bakar dan Umar. Wallazi nafsu Muhammadin biyadih lawulitu lataqarrabtu ila Allah Ta'ala bidima'ihim. Ni orang panggil tegas ni. Ni Jabir nak marah sangat ni. Dah orang dah fitnah dah. Wallazi nafsu Muhammadin biyadih. Dia bersumpah. Demi nyawa Muhammad yang ada di bawah genggaman Allah, kalau aku dilantik kuasa, Jabir kata, lawulit, kalau aku dilantik jadi orang yang berkuasa, lataqarrabtu ila Allah Ta'ala bidima'ihim. Aku akan korban mereka. Taqarrabtu ila Allah bidima'ihim maknanya aku akan korban, tumpahkan darah mereka ni. Sebab dah tuduh Abu Bakar, dah kata macam-macam kepada Umar. Tak cukup dengan tu lagi, kata aku pula yang mengajar suruh kata begitu. Kalau aku ni, Jabir kata, diberikan kuasa, aku akan korban mereka ni. Istilah orang Arab ni, kalau dia kata begitu, dia buat sungguh. Kan? Dia buat sungguh. Sebab tu kalau kita tengok dalam peperangan negara Arab ni, dia tak harap dah. Kan? Dalam masjid ke, kan? Dia tak harap dah. Orang ni ada anak kecil ke, orang ni mengandung ke, kan? Sedangkan yang Nabi duk ajar pun, duk didik pun, kadangnya tu orang panggil tabiat yang keras yang ada pada orang Arab ni tak sama dengan tabiat yang ada pada orang lain. Kan? Sebab tu kalau kita nak tengok hukum, orang kata, hukum hudud ni ganas dah. Hukum tu tak ganas. Tapi tengok siapa yang melaksanakan tu. Tengok. Kalau duduk pada orang yang sebegitu, dia nampak ganas lah.
Tapi kalau hukum tu juga duduk pada orang yang berlemah lembut, dia tak jadi nampak ganas. Kan? Cuba kita tengok sebuah negara Islam yang selain daripada negara Arab. Waktu dia melaksanakan hukum sebat, orang semua mari tengok. Sebab dia pukul, tis, tis, tis. Jadi orang tengok, tak nampak macam teruk sangat, tak nampak macam ganas. Tapi kalau benda tu kita tengok pada orang Arab, hancur. Sebab kekerasan yang ada pada diri mereka. Kan? Sebab tu kata Jabir di sini, "Law wulitu lataqarrabtu ila Allah Ta'ala bidima'ihim. La nalatni syafa'atu Muhammadin illam akun astaghfira lahuma wa atarahama alaihima." Jabir kata, pendirian aku terhadap Abu Bakar dan Umar, sekiranya kalau aku tak istighfar dan aku tak tarahum rahimahullah kepada Abu Bakar dan Umar, kalau aku tak kata begitu, aku bimbang diri aku pun tak dapat syafaat Nabi SAW. Ini dia nak menunjuk kata yang orang Iraq tuduh-tuduh dia tu semata-mata fitnah. Kan? Aku ni, kata Jabir, kalau aku tak kata kepada Abu Bakar rahimahullah, kalau aku tak kata kepada Umar rahimahullah, ataupun kalau aku tak kata Allahumma ghfir lahu kepada Abu Bakar dan Umar, aku bimbang, takut diri aku pun tak akan dapat syafaat Rasulullah SAW. Apatah lagi aku nak kata benda yang bukan-bukan. Kan? Hadis ini ketegasan di antaranya para ulama yang memberikan kenyataan-kenyataan yang sebegitu untuk menunjukkan pendirian dia yang jelas terhadap satu benda yang didakwa. Satu lagi riwayat Abu Ja'far At-Tustari. Dan Abu Ja'far At-Tustari dia kata apa? Dia pergi ziarah Aba Zur'ah Ar-Razi. Dan kalau orang belajar hadis tu dia penuh dengar lah Aba Zur'ah ni, Abu Zur'ah ni, ataupun Aba Zur'ah. Dan kalau dalam fiqh yang kita dah belajar tu berjumpa Imam Nawawi, Imam Al-Muzani, kan, Ibn Hajar Al-Asqalani, ataupun Ibn Hajar Al-Haytami, Syekh Ramli, kan, itu kata-kata panggil ulama al-fiqh, kan, yang ada dalam bab fiqh. Tapi kalau orang belajar ilmu al-hadis, dia kena ulama lain pula. Kan, kalau kita belajar tasawuf, dia kena ulama lain pula. Dan dalam bidang yang berbeza. Kata Abu Ja'far At-Tustari, "Hadarna Aba Zur'at Ar-Razi wa kana fi siyaq al-maut. Wa 'indahu jama'atun min al-ulama'i fadhakkaru hadith at-talqin. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, laqinu mautakum la ilaha illallah. Fastahyaw min Abi Zur'ah. Wa habu an yulaqqinuh. Faqalu نذكر الحديث. فقال أحدهم أنبأنا الضحاك عن عبد الحميد بن جعفر عن صالح ولم يكتمل. فقال أبو زرعة وهو في النزع الأخير، قال حدثنا أبو عاصم قال حدث عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن أبي غريب عن كثير بن مرة الحضرمي عن معاذ أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله ولم يكتمل حتى خرجت روحه مع الهاء قبل أن يقول دخل الجنة. Baik, kata Abu Ja'far At-Tustari, dia pergi ziarah Aba Zur'ah. Aba Zur'ah ni dah semasa dia nazak sakit nak mati lah. Tapi dia ulama al-hadis lah. Jadi ulama ramai pergi ziarah dia. Jadi ulama hadis pergi ziarah dia, dia duduk tidur, dah nak mati lah, nazak. Jadi ulama ramai-ramai ni kata, kita katalah, ajarlah dia la ilaha illallah. Aba Zur'ah ni ulama hadis. Tapi yang pergi ziarah dia pun ulama juga. Lepas tu mereka kata, kita ajarlah dia la ilaha illallah. Nak ajarlah. Tak ada ajar lagi, tapi nak ajar. Ataupun nak sebut hadis depan dia. Nak sebut hadis di depan dia. Jadi para ulama tu duduk bincang-bincang, tak apalah kita baca hadis lah biar dia dengar. Sebab dia duduk tidur.
Lepas tu ada salah seorang tu, dia bacalah hadis. Tapi ulama zaman dulu, adab dia nak baca hadis, dia kena cerita perawi dulu. Daripada Ad-Dhahhak, daripada Abdul Hamid bin Ja'far, daripada Saleh. Nak sebut hadis-hadis tu, bunyi hadisnya Nabi kata apa? Laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqin orang yang hampir nak mati di kalangan kamu tu dengan perkataan la ilaha illallah. Jadi orang ramai, ulama yang ramai tadi nak talqin Aba Zur'ah kan? Tapi baca hadis, nak baca biar dia dengar. Tiba-tibanya orang yang nak baca tadi, dia bawa sanad, sampai setakat sanad tu dia berhenti. Sebab nak baca hadis tu rasa segan kepada Aba Zur'ah tu. Nak kata la ilaha illallah, nak suruh Aba Zur'ah tu kata la ilaha illallah tu, ahabahum. Jadi terasa segan lah sebab dia ulama. Kan? Contoh kali kita pergi ziarah. Dia ni ulama besar. Tiba kita nak pergi sebelah dia, kita nak kata la ilaha illallah. Kita terasa walhal pada hakikat bukannya begitu, katalah kan. Tapi kita ni terasa kegerung apa yang benda yang kehebatan yang ada pada seorang, jadi kita tak berani. Baik. Jadi mereka yang ramai tadi nak baca talqin yang ada pada hadis tu, hanya bawa sanad je, bawa sanad sampai kat lafaz hadis tu berhenti. Tak ada siapa yang nak baca. Tibanya Aba Zur'ah celak mata, dia sambung. Dia tu Aba Zur'ah yang tidur tu, dia sambung. Dia kata apa? Haddatsana Abu Asim. Hadis diceritakan kepada aku oleh Abu Asim. Abu Asim pula cerita daripada Abdul Hamid bin Ja'far. Abdul Hamid bin Ja'far pula ambil daripada Salih bin Abi Gharib. Kan? Salih bin Abi Gharib pula dengar daripada Kasir bin Murrah Al-Hadrami. Kasir bin Murrah Al-Hadrami dengar daripada Muaz. Muaz pula dengar daripada Nabi SAW. Dia nak tidur tu, Aba Zur'ah. Apa kata Nabi? Dia baca hadis tu. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Siapa akhir kata-kata dia la ilaha illallah, mati Aba Zur'ah. Aba Zur'ah mati. Tak sempat sambung lagi satu perkataan, dakhalal jannah, masuk syurga. Jadi para ulama yang ada pada ketika tu mengikut riwayat Abu Ja'far At-Tustari ni, nak cerita kata apabila ketegasan mereka dalam satu-satu benda untuk nak mencarikan kebenaran, kebenaran itu menegakkan pada diri mereka. Kan? Sehingga dia yang sambung hadis tadi tu, yang orang lain nak talqin segan kat dia tu, dia yang celak mata, dia sambung hadis tapi sampai kepada la ilaha illallah saja. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, mati. And hanya orang panggil ulama us-salaf rahimahullahu ta'ala, dia tak orang panggil semata-mata mencari ilmu tu, mencari kepelekan yang ada pada seseorang. Tidak. Dia mencari ilmu apabila ketegasan ilmu tu ada pada seseorang. Apa kata Abu Yazid Al-Bastami? Kan? Lillahi khalqun kasir yamshuna 'ala al-ma'. Ramai orang yang boleh berjalan ke atas air, dia kata. Ini kata Abu Yazid Al-Bastami. Saya kata Al-Bastami. Ni Abu Yazid ni pula, kalau kita belajar tasawuf baru berjumpa kata-kata dia. Nampak? Ini sebab tu bidang yang berbeza ni. Abu Yazid Al-Bastami kata, lillahi khalqun kasirun yamshuna 'ala al-ard, yamshuna 'ala al-ma'. Ramai cerita yang kita dengar, orang boleh berjalan atas air. Kita hari ni pun dengar kan? Apabila kita dengar, mutawatirnya dengar, maknanya benda tu boleh berlaku sungguh. Kita tak boleh engkar pada akal sebab kuasa Allah tu ada. Kan? Boleh ada orang yang boleh berjalan atas air. Tapi
kita jangan tengok kepada benda yang pelik yang ada pada dia tu. Sebab apa? Sebab walau nazartum ila man u'tiya minal karamat hatta yatira fala taghtarru bih. Kalau kamu tengok kepada benda yang pelik yang Tuhan beri kepada seseorang, sehingga kalaulah dia boleh terbang pun, kamu jangan tertipu dengan benda tu untuk nak dijadikan ia adalah bahan agama. Sebab apa? Sebab katanya Abu Yazid Al-Bastami, beberapa ramai benda yang pelik yang ada pada orang tu, tapi dia tak sembahyang pun. Beberapa ramai yang benda pelik tu ada pada dia, tapi lam yakun amiran bil ma'ruf wa nahiyan 'anil munkar. Dia tak terlibat dengan amar ma'ruf nahi munkar. Wa lam yakun hafizan li hududillah wa syar'i. Dia pun tak jaga hukum Tuhan dan hukum syarak. Tapi benda pelik tu ada pada dia diam. Nampak? Tetapi kalau orang ni orang yang berilmu, dia tak menjadikan itu semata-mata ukuran ilmu. Faham? Kita hari ni, oi, Tok Guru aku boleh berjalan atas air. Kan? Tok Guru aku boleh terbang. Semata-mata itu nak menjadikan pengukuran yang menjadikan satu dasar kuat rujukan, dia tidak. Walaupun perkara itu tidak mustahil dia boleh berlaku. Tetapi kadang-kalanya perkara yang berlaku itu, orang ni tak menjaga hukum Tuhan pun, dia boleh berlaku pada diri dia. Orang ni tak sembahyang pun, tapi boleh berlaku pada diri dia. Nampak? Sebab iblis al-la'in, dia boleh buat lebih daripada tu lagi. Tapi dia tu aduun lillah, musuh Tuhan yang sejati. Dan musuh manusia yang menghara-hara. Tapi dia boleh buat perkara-perkara tersebut. Kan? Sebab tu ukuran ilmu ada di tempat lain. Tapi kalau orang tu menjaga hukum Allah, menjaga syariat Allah, amiran bil ma'ruf nahiyan 'anil munkar, tiba-tiba Tuhan bagi karamat tersebut. Tu tak apa. Kita ikut tu, kita bangga tadi bukan kerana benda pelik yang ada pada dia tu. Kerana syariat, pendirian, ketegasan agama yang ada pada diri dia. Kan? Ini benda-benda yang sebegini biar jadi pengukuran. Kadang-kalanya kita buat pengukuran yang salah. Dan kita menjadikan satu dasar yang pegangan kita yang salah. Kan? Dia tak tengok daripada sudut ni, dia tengok daripada sudut ni. Maka daripada sudut ni bukannya pengukuran yang sebenar. Baik, sekadar itu saja yang kita boleh ambil pagi ini berkenaan dengan ketegasan para ulama untuk mencarikan kebenaran dan memberikan cahaya yang sebenar untuk kita mendekati Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa fawwid amri ila Allah, inna Allah basirun bil ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa 'amalan salihan mutaqabbalan. Allahumma arzuqna 'ilman nafi'a wa 'amalan salihan mutaqabbalan wa yassirhu lana ya rahman ya rahim. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.